akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguruskan sekalian alam, Allah yang menguruskan kehidupan kita, Allah yang memilih kita untuk kita bertemu sekali lagi untuk siri yang ke-11, pertemuan kita yang ke-11 pada malam ini. Satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita semua mensyukuri. Moga-moga pengisian kita pada malam ini untuk juzuk yang ke-11 dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah melapangkan dada kita, Allah membuka minda kita, Allah menghilangkan segala penghalang-penghalang untuk sampai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan niat kita, tuan-tuan dan puan-puan, pertemuan kita pada malam ini walaupun tidak bersemuka tetapi secara di atas talian. Moga-moga kita semua dapat ikhlaskan niat kita semata-mata nak cari redha Allah, semata-mata kita nak mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ke juzuk yang ke-11 pada malam ini. Juzuk yang ke-11 seperti yang biasa kita lalui setiap malam, setiap juzuk, kita akan melihat terlebih dahulu tentang kandungan surah-surah yang membentuk kepada juzuk. Kalau pada juzuk yang sebelum ini, juzuk yang ke-10 contohnya, kita jumpa ada 2 surah yang membentuk juzuk 10. Tapi juzuk 11 ini dia mengandungi 3 surah. Surah pertama adalah surah Taubah, ayat nombor 94 sehingga ayat nombor 129. Kemudian juzuk 11 kesemua ayat yang terkandung di dalam surah Yunus berada pada juzuk yang ke-11, iaitu 109 ayat. Kemudian ada 5 ayat dalam surah Hud yang diletakkan di dalam juzuk yang ke-11. Ini bermakna pada malam ini kita akan belajar 3 surah, Taubah, Yunus dan juga Hud. Namun begitu, kita telah belajar surah Taubah pada juzuk yang ke-10 dari sudut kita mengenal pasti apakah objektif, apakah tujuan surah At-Taubah. Jadi untuk memahami juzuk 11, bagi surah Taubah, kita kena mengguna ataupun kita merujuk semula pada tujuan surah Taubah pada juzuk yang ke-10. Jadi kalau kita ulang balik pada juzuk yang ke-10, kita telah pun mengetahui bahawa tujuan surah At-Taubah ini diturunkan oleh Allah adalah Allah Ta'ala nak membimbing kita semua agar kita semua ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya, tidak mengenal sesiapa manusia itu, dia manusia yang pernah bermusuh dengan Allah ke, orang mukmin ataupun orang munafik. Dalam masa yang sama, surah Taubah sangat berkait rapat dengan peperangan Tabuk.
Jadi pada peristiwa peperangan Tabuk, ada di kalangan orang Islam yang mereka ini tidak pergi berperang. Jadi pada malam ini kita akan ulas sedikit sebanyak maklumat tentang kumpulan-kumpulan manusia yang dikaitkan dengan perang Tabuk, dikaitkan ia dengan taubat. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat terlebih dahulu tentang sinopsis ringkas kandungan surah Taubah bagi juzuk yang ke-11. Juzuk yang ke-11 surah Taubah ayat 93 sampailah ayat nombor 102 berkaitan dengan alasan-alasan yang digunakan oleh orang-orang munafik untuk mereka tidak pergi berperang. Orang munafik kita dah tahu bahawa dalam surah Taubah adalah surah Al-Fadhihah, adalah surah yang membongkarkan tentang sikap-sikap orang-orang munafik. Salah satunya kita dah belajar pada juzuk yang ke-10. Kita telah belajar pada juzuk yang ke-10 ada 11 sifat orang munafik yang Allah bongkarkan daripada surah Taubah ini. Yang pertama kita telah sebut bahawasanya orang munafik memang tidak mahu pergi berperang. Maka kalau mereka tak nak pergi berperang, mereka akan buat pelbagai alasan. Dan pada ayat 93 dan 102 ini, dia berkait rapat juga setelah Nabi balik daripada perang. Selepas balik pada perang, orang-orang munafik yang tak pergi perang ni, mereka memberikan pelbagai sebab kenapa mereka tidak pergi berperang. Ini kita boleh temui pada ayat 93 sampailah ayat nombor 9 sampailah ayat nombor 102. Mereka akan bersumpah dengan mencari alasan-alasan. Kemudian pada ayat nombor 103 sehingga ayat nombor 104, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fungsi ataupun kelebihan kalau nak mengutip zakat ni, apa fungsi dia. Kalau kita baca ayat nombor 103, kita akan jumpa dua fungsi lah. Pertama, kita tahu zakat adalah untuk menyucikan, adalah untuk membersihkan daripada dosa, dan fungsi zakat adalah untuk membersihkan kita daripada dosa, menyucikan harta. Itu kita boleh jumpa pada ayat 103 sampai ayat 104. Allah Ta'ala menyebut tentang pintu taubat ini terbuka kepada hamba-hambanya. Kemudian pada ayat 105 sehingga ayat nombor 106, Allah menyebutkan tentang apa saja amal yang kita lakukan, kita zahirkan, kita sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Dia ada kaitan juga dengan perang, kenapa tak nak pergi perang dan sebagainya. Allah Taala itu Maha mengetahui dan akan dibongkarkan nanti di hari akhirat. Kita lanjutkan dengan ayat 107 sampai ayat 110. Ayat 107 dan sampai 110 ini dia ada kaitan tentang pembinaan masjid yang dipanggil dengan istilah masjidan diraran. Ini kita telah sebut pada juzuk 10, iaitu salah satu ciri orang-orang munafik, mereka ini memang tidak mahu umat Islam yang beriman ini bersatu padu. Mereka cari jalan macam mana nak memecah belahkan orang-orang Islam ini. Maka di antara pada zaman itu, mereka membina masjid dengan ada tujuan yang tertentu. Kena rujuk pada ayat 107 sampai ayat nombor 110. Kemudian pada ayat 111 sampai ayat nombor 112, Allah menceritakan kelebihan orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, kemudian amal-amal soleh yang lain. Kalau kita baca pada ayat 112, kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebut ada beberapa amal yang Allah puji amal tu. Di antara amal yang Allah puji adalah orang-orang yang bertaubat. At-taibuna, al-abiduna, al-hamiduna, as-saihuna, ar-raki'una. Dia ayat dia bunyi bentuk jamak tu. Itu pada ayat nombor 112.
Kemudian ayat 113 sampai 117 punya dahsyatnya orang munafik ini, keterukan mereka, akhlak mereka, iman mereka, sampai akan dilarang memohon keampunan untuk orang-orang musyrik. Ya, termasuk orang-orang kafir, mereka tidak dibenarkan meminta permohonan sekalipun adik-beradik, kaum kerabat tak boleh minta keampunan sebab mati dalam keadaan kafir. Kita lanjutkan dengan ayat 117 sampai ayat 118. Nah, dekat sinilah yang kita sebut pada hari waktu kita belajar juzuk 10, kita telah sebutkan ada kisah 3 sahabat. Wa'ala thalathah, 3 sahabat. Kita telah sebutkan namanya pada juzuk yang ke-10. Ada 3 orang sahabat yang cerita mereka ini disebut oleh Allah di dalam ayat nombor 118. Ayat nombor 118, kalau rujuk dalam Quran, ada pada muka surat nombor 206. Jadi, kalau kita rujuk dalam ayat 118 ini, 3 lelaki ni, kita tak jumpa namanya siapa. Oleh sebab itu, kalau kita belajar tafsir, kita belajar ayat Quran, jangan berpada kepada ayat Quran saja. Jadi kita memerlukan hadis-hadis Nabi SAW nak memahami tentang kisah 3 orang lelaki ni. Allah sebut ada 3 pada ayat nombor 118. Tapi Allah tak sebut siapa nama dia. Macam mana cerita dia. Macam mana mereka tak boleh pergi perang Tabuk dan lepas balik Nabi pergi berperang pada perang Tabuk, apa yang mereka katakan kepada Nabi dan apa yang orang Islam buat ketika itu. Maka nak tahu maklumat itu, kita memerlukan fakta yang lain, sumber maklumat lain di dalam hadis Nabi SAW. Kalau tuan-tuan nak tahu ceritanya yang sebenar, tuan-tuan dan puan boleh cari kitab Riyadhus Salihin. Kita catat ya, dalam kitab Riyadhus Salihin, tuan-tuan buka pada bab yang kedua tajuk taubat. Dalam kitab Riyadhus Salihin, cari buka bab yang kedua. Kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan cari hadis nombor 21 di dalam kitab Riyadhus Salihin. Dalam bab taubat itu, tuan-tuan akan jumpa hadis riwayat Bukhari dan Muslim, macam mana hadis tu cerita 3 lelaki ini, kisah Ka'ab bin Malik tu. 3 lelaki ni, kalau tuan-tuan baca ceritanya sangat, dia punya cerita dia sangat best. Cerita dia sedih, cerita dia sangat menggembirakan. Tuan-tuan baca cerita dia tu, Masya Allah. Yang mana ketiga-tiga sahabat itu, mereka bertaubat bersungguh-sungguh sampai menangis. Sahabat-sahabat ni, ada 2 sahabat yang kita sebut nama dia pada hadis semalam kan. Lepas tu kisah Ka'ab tadi, mereka ini di pulau selama 50 hari. 50 hari mereka di pulau. Maksudnya, ayat 118 tu Allah Ta'ala nak turunkan setelah 50 hari mereka ini di pulau. Mereka suami isteri mereka tak boleh bersama dengan mereka. Mereka, kalau mereka bagi salam, tak ada orang nak jawab salam. Mereka rasa macam duduk di negeri yang tak pernah jumpa. Jadi kita baca macam mana hadis tu cerita. Hadis tu cerita tentang bagaimana ketika di pulau 50 hari itu, tuan-tuan puan ya, bercakap tak nak jawab. Tuan-tuan bayangkan kalau beri salam orang tak nak jawab. Itu merupakan denda kepada mereka yang tidak mahu pergi berperang. 50 hari. Tapi pada hari yang ke-50, pagi subuh tu, turunlah ayat yang Allah Ta'ala menerima taubat ketiga-tiga lelaki ni. Kita baca cerita dia. Cari pada hadis nombor 21 dalam kitab Riyadhus As-Salihin. Kalau nak baca hadis tu, kita memerlukan waktu yang panjang juga. Baca satu hadis tu saja. Tapi cerita tu, Masya Allah, di antara cerita benar yang berlaku zaman Nabi 3 orang sahabat ni. Menarik cerita dia, tuan-tuan puan. Dia berikan satu motivasi kepada kita tentang kesungguhan para sahabat ini. Mereka meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, boleh baca ya. Okey. Kemudian pada ayat 111 sampai ayat 121, Allah cerita tentang galakan untuk keluar berperang. Sampailah ayat 122, tak semua orang patut pergi berperang. Tetapi ada sebahagian orang dibenarkan untuk tidak pergi berperang.
Kemudian kita lanjutkan pada ayat 123 ketegasan Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Kemudian Allah mengulang lagi cerita tentang sifat orang munafik terhadap Al-Quran ayat 124 sampai 127 dan kita sampai kepada dua ayat terakhir. Ayat 128 yang kita selalu dengar ayat itu dibacakan tentang sifat-sifat mulia yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min indi anfusikum. Itu cerita tentang sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah menutup ayat yang ke-129 bagi surah At-Taubah ini dengan ayat yang kita digalakkan menggunakan ayat ini sebagai zikir pagi dan petang. Riwayat hadis menyebutkan kita digalakkan baca 7 kali pagi, 7 kali petang pada ayat terakhir dalam surah At-Taubah yang berbunyi fa in tawallau faqul hasbiyallah. Ambil start daripada ayat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ayat terakhir dalam surah tu At-Taubah. Maka habislah surah tu At-Taubah bagi juzuk yang ke-11. Kita pergi seterusnya kepada surah Yunus. Kita akan habiskan malam ni 109 surah Yunus. Surah Yunus. Jadi untuk memahami surah Yunus, kita lihat terlebih dahulu waktu penurunan surah Yunus. Kita tengok latar belakang dulu surah Yunus. Okay, dalam nota mungkin tak ada, tuan-tuan kena catat. Kenapa kita kena belajar ni dulu? Kenapa kita kena ambil maklumat ini dulu? Kerana kita nak belajar 109 ayat. Jadi untuk memahami surah Yunus ini tentang apa objektif surah ini, maka kita kena lihat terlebih dahulu waktu penurunan, suasana turunnya surah Yunus ni macam mana. Okey, tuan-tuan kena ambil perhatian sebab dia ada kaitan dengan kita nak belajar lepas ni juzuk 12, kita nak masuk cerita tentang surah Hud, lepas tu nanti kita nak masuk kisah surah Yusuf. Pada malam yang akan datang, tuan-tuan kena bermula tuan-tuan kena bermula daripada surah Yunus. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan tu. Surah Yunus, surah Hud dan surah Yusuf dia turun direct. Dia turun macam ni. Dia turun dalam keadaan sama-sama. Dia bukan lepas satu turun, lepas tu surah turun, dia turun. Lepas tu surah turun, dia turun. Jadi kita kena ambil maklum tentang suasana surah Yunus ni turun. Kerana dia ada kaitan dengan 3 surah Hud dan juga surah Yusuf yang kita akan belajar nanti pada juzuk yang ke-12. Jangan lupa dekat maklumat tersebut. Okey. Dalam penurunan surah Yunus ini, dia turun pada tahun ke-11 Nabi SAW dia menjadi Rasul. Selepas Nabi Bi'ithah pada tahun yang ke-11. Maksud dia tahun ke-11 Nabi menjadi Rasul, turunlah surah Yunus ini. Yang mana surah Yunus ini kata para ulama, ia turun selepas surah Al-Isra. Nanti kita akan belajar surah Isra. Jadi tuan-tuan kena mula daripada surah Yunus ini untuk memahami tentang konteks ayat, tentang suasana ayat yang turun pada surah Hud, surah Yusuf dan juga surah Al-Isra. Bermakna kita belajar surah Isra turun selepas peristiwa Isra Mi'raj. Okey, lepas Isra Mi'raj datangnya surah Al-Isra. Ini bermakna surah Hud, surah Yunus ini dia turun selepas kisah Isra dan Mi'raj. Sebab dia selepas surah Al-Isra dia turun dan dia turun sebelum surah Hud. Maknanya surah Yunus turun barulah surah Hud turun. Maknanya surah Hud turun selepas penurunan surah Yunus. Betul kalau kita rujuk dalam Quran ya.
Kalau kita rujuk dalam Quran, memang susunan dia ikut waktu turun. Maknanya kalau dalam Quran surah Hud nombor 11, dia memang ikut penurunan. Surah Yunus dulu turun, lepas tu baru surah Hud. Lepas tu baru surah Yusuf. Okey. Jadi surah Yunus ini turun sebelum surah Hud. Maknanya surah Hud turun selepas surah Yunus. Dan selepas berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, kalau kita tengok di gambar ni. Okey, kalau kita tengok di gambar ni, saya ada tunjukkan macam jadual tentang umur Rasul dengan tahun kenabian. Okey, tuan-tuan tengok yang kalau kotak biru tu, kalau tuan-tuan tengok dekat kotak biru yang tahun, ini tahun kenabian Tahun pertama jadi Nabi, tahun kedua. Tapi waktu Nabi pada tahun ke-11 Rasulullah SAW menjadi Nabi, ketika itu umur Rasul SAW adalah 51 tahun. Tahun ke-11 ni maknanya dah 11 tahun Nabi menyampaikan dakwah. Maksudnya dah tahun dah, maknanya tahun 11 tu maksudnya dah 11 tahun lah Nabi menyampaikan dakwah. Tapi ketika tu umurnya berada pada usia 51 tahun. Nampak tak gambar bulatan merah ni? Selepas Nabi berdakwah ke Taif, lepas tu baru ada Isra' Mi'raj. Pada ketika itulah turunnya surah Yunus. Kenapa kita kena tahu maklumat ini? Sebab 2 tahun akan datang tu Nabi dah kena hijrah. Maknanya Nabi akan tinggalkan penduduk Mekah. Tapi kalau tahun ke-11 ni maksudnya dakwah tu dah banyak lah. Maknanya tahun ke-11 kan? Bukan tahun yang ketiga, bukan pada tahun yang kelima. Kalau sebelum ni kita belajar surah Al-An'am, kalau Al-An'am tu dia dekat-dekat pada tahun yang Nabi dakwah terus terang. Pada tahun 4, 5, 6 kan? Tapi surah Yunus ni dia pada tahun-tahun hujung Nabi dah nak pergi hijrah dah. Maknanya Nabi akan tinggalkan orang-orang Arab musyrikin. Apabila Nabi nak meninggalkan orang-orang Arab musyrikin sebab Nabi kena pergi berhijrah, dekat sini kita kena memahami suasana surah Yunus ini. Maknanya surah Yunus ni dia turun dalam suasana Nabi dah hujung-hujung dah nak pergi Madinah dah. Maknanya Nabi akan tinggalkan orang-orang Arab musyrikin. Maknanya apabila dah nak tinggalkan orang-orang Arab musyrikin ni, maknanya ayat-ayatnya macam mana? Macam mana ayat-ayat yang berbentuk nak bagi pesanan dah. Maksudnya pesanan-pesanan hujung dah ni. Nabi nak pergi berhijrah masuk ke bumi Madinatul Al-Munawwarah. Kena tahu maklumat ini. Okey, kemudian surah Yunus dia adalah surah Makkiyah. Dia adalah surah Makkiyah. Kita telah sebut pada kelas yang lalu, pada juzuk yang lalu, bahawasanya kalau dia surah Makkiyah, suasana surah Makkiyah itu dia akan bertemakan kepada 3 topik ini. Cerita tentang ketuhanan, kerasulan dan hari kiamat. Sebab tu kalau tuan-tuan baca 109 ayat dalam surah Yunus, tuan-tuan akan jumpa ayat-ayat itu dia akan berkisarkan kepada 3 topik ini. Kepada 3 tema ini. Kenapa? Kerana surah Yunus ini dia adalah surah Makkiyah. Tetapi dalam masa yang sama ingat, dia walaupun di surah Makkiyah tapi Makkiyah yang dah hujung-hujung. Maknanya ayat ini dia banyak berbentuk pesanan, peringatan, amaran. Okey. Kita lihat ciri-ciri khusus surah Yunus sebelum kita mencari apa objektif surah Yunus ini. Okey. Surah Yunus dia ada beberapa ciri istimewa. Antaranya tuan-tuan akan jumpa perkataan huruf dhad dengan huruf ra. Ad-durr ataupun ad-durra ataupun ad-dur. Dur ni macam kita tahu tentang mudhara, kita sebutkan mudarat kan. Perkataan ad-dur. Dia merujuk kepada kesusahan, ada pada diulang oleh Allah sebanyak 8 kali. Okey, ingat. Apabila kita nak tahu tentang tujuan surah, salah satu caranya adalah kita kena lihat apa yang istimewanya, ciri-ciri ayat-ayat yang ada berbeza dengan surah-surah yang antaranya pengulangan perkataan kesusahan. Ada 8 kali. Okay, dalam nota saya telah nyatakan 8 kali itu pada ayat berapa. Dekat ayat 12 saja ada 3 perkataan ad-dur kat situ. Ada 3.
pada ayat 18 sampailah ayat nombor 7. Okey, ni saya tak perlu baca satu persatu. Kemudian surah Yunus dia ada menyebut tentang perkataan manfaat, nafa', nun fa'il. Kita sebut manfaat kan. Manfaat tu perkataan Quran Arab, nafa'a diulang sebanyak 4 kali. Okey, kita akan jumpa pada ayat yang telah pun dinyatakan. Okey, nanti baca rujuk ayat ni nafa'a tadi. Kemudian surah Yunus juga adalah surah yang paling banyak sebut tentang perkataan segera. Segera. Disebut sebanyak 4 kali. Ajal kan? Ajal. Kita dapat. Sebab tu kalau orang tergopoh-gopoh dia panggil ajlah. Kan Nabi katakan bertenang-tenang itu dari Allah, tergopoh-gapah itu dari syaitan kan. At-ta'anni minallah wal ajlatu minasyaitan. Maksud perkataan ajal ni disebut segera. Kita kalau kita tahu maklumat ini nanti kita akan senang nak tahu objektif surah dia. Okey, pada ayat berapa tuan carilah ayat 11 2 ayat 50 dan ayat nombor 51. Kemudian surah Yunus ini dia ada menyebut tentang kebenaran sebanyak 17 kali di dalam Al-Quranul Karim. Dia adalah surah kedua terbanyak. Okey, surah pertama banyak dekat mana? Dekat surah Al-Baqarah. Sebab tu kita katakan dia surah kedua. Surah yang paling banyak menyebut perkataan Al-Haq sebanyak 19 kali dalam surah Al-Baqarah. Tetapi surah yang kedua terbanyak mengulang perkataan Al-Haq sebanyak 17 kali, ianya ada dalam surah Yunus. Kenapa? Kita kena ingat ya, surah Yunus ni ingat tadi dia turun waktu bila? Dia turun waktu Nabi dah nak pergi bumi Madinah. Maknanya dah tinggal berapa tahun lagi? Tinggal dah dekat nak masuk 2 tahun lagi nak duduk kat. Maknanya ini maksudnya waktu terakhir. Jadi ayat-ayat dia tu sebab saya kata ayat-ayat ni dia akan berbentuk tentang beri pesanan terakhir. Ingatkan dia orang, ingatkan. Jadi nak ingatkan tu kita kenalah ingatkan benda yang benar. Ambil tindakan. Dia dikaitan dengan perkataan ajal. Dalam masa yang sama, kalau tak ambil tindakan, kalau buat tak tahu saja, dia ada kaitan dengan manfaat. Lepas tu, dia ada kaitan dengan kesusahan. Perkataan ini nanti dia adun, digabung, kita akan dapat objektif surah dia. Okey, kemudian kita lihat lagi. Dalam surah Yunus, surah Yunus ini juga adalah di antara surah yang banyak menyebut tentang orang-orang yang lalai. Sama ada ghafilun ataupun kita jumpa ghafilin. Ada 3 kali. Kita kena cari nanti dekat ayat yang telah pun saya nyatakan. Okey, jelas kenapa tuan-tuan? Sebab ni kita kena tahulah. Maksudnya kenapa kita jumpa ayat ni diulang banyak? Maknanya sudah tentu bentuk ayat dalam surah Yunus ni dikaitkan dengan orang-orang yang lalai. Berarti kita jumpa perkataan banyak di surah kedua terbanyak. Surah yang pertama terbanyak tentang apa? Tentang orang lalai ini adalah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf di antara surah yang pertama yang menyebut tentang perkataan ghafilun ini banyak. Okey, kita dah ulas dah surah Al-A'raf. Tapi yang kedua terbanyak adalah surah Yunus. Okey. Jelas dapat Okey, contoh ayat. Tengok ayat nombor 7. Tengok ayat nombor 7. Ini saya buat datang contohlah. Mereka yang buat tak tahu je, lalai je, tak ambil kisah pun. Tentang tanda-tanda ayat Allah, kita boleh baca pada ayat 7. Allah sebut di hujung tu, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Orang yang tidak mengendahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ni salah satu contoh ayat tentang ghafilun ataupun ghafilin. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, kita lanjutkan. Kita belum nyatakan objektif surah ya. Kita sebut perkara khusus ni dulu, ciri-ciri yang membezakan dengan surah-surah yang lain supaya nanti kita nak lihat bagaimana objektif surah itu dia dibentuk. Okey. Dalam surah Yunus, kita akan jumpa cerita tentang 3 nabi ni.
Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa dan Nabi Yunus. Okey. Cuma saya ingatkan, okey. Nabi Yunus dalam surah Yunus sebenarnya tak ada cerita pasal Nabi Yunus sebenarnya. Tetapi ada kaitan dengan Nabi Yunus, cerita tentang kaum dia, kaum Yunus. Tapi dia ada kaitan dengan Yunus juga. Tapi cerita pasal Nabi Yunus tu tidak disebut secara terang dalam surah Yunus. Walaupun namanya surah Yunus, tapi bukan kisah pasal Nabi Yunus secara total. Tapi cerita tentang kaum Nabi Yunus. Okey. Jadi kalau dalam nota ni, sebab tu saya tidak letakkan nombor ayat. Yang kita nak ambil penekanan adalah dalam surah Yunus ni, Allah ada sebutkan tentang 3 cerita tentang 2 nabi ni, Nabi Nuh dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Tapi dia ada kaitan dengan Yunus juga. Kaitan dekat mana? Cuba tengok pada tajuk atas tu. Kisah 3 Rasul yang selamat dari tenggelam. Maknanya persamaan kisah Nuh, persamaan kisah Musa, dengan kalau kita kaitkan dengan kisah Yunus, kita tahu. Kisah Yunus tu, Nabi Yunus terselamat daripada apa? Daripada dia lemas berada di laut. Kenapa? Kerana ada ikan yang makan dia tu. Kan? Dia terselamat. Nabi Musa, kita faham. Kisah dia terselamat daripada ditenggelamkan oleh Laut Merah ketika dia belah guna tongkat dia kan. Lepas tu kisah Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah daripada taufan yang besar. Jadi dia ada persamaan dekat situ. Okey. Tengok perkataan selamat dari tenggelam ni, kerana kita nak letak kat objektif surah nanti. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, ini contoh ayat dia. Okey, ini ayat yang saya paparkan ini, ayat 22 sampai 23, dia tak ada kaitan dengan 3 Nabi ni. Tetapi saya sebutkan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahawa peletakan cerita kisah Musa dengan kisah Nabi Allah Nuh di dalam surah Yunus ini dia sangat tepat. Ni kita sebut ni juga bukan sekadar nak mencari tujuan surah, tapi nak membongkar, nak bagi tahu kepada kita nak dapat maklumat bahawa Allah Taala letak cerita Yunus ini dengan Nabi Musa dalam surah Yunus ini dia tepat. Tepat dekat mana? Ada kaitan persamaan kisah dengan Nabi Yunus. Lepas tu pula waktu kita baca ayat mula-mula, contohnya kita baca dekat ayat 22 dengan ayat nombor 23, ada tuan-tuan boleh rujuk Al-Quran walaupun saya tak baca keseluruhan ayat dia. Kalau tuan-tuan baca pada ayat 22, ini bukan kisah para Nabi tau. Ini bukan kisah para Nabi. Tapi dia ayat umum. Ayat umum tu dia cerita tentang kapal yang berada di atas lautan. Kalau kita baca dekat ayat 22, Allah dekat tajuk tu kan, kalau kita baca dekat ayat 22 tu, Allah Ta'ala cerita tentang ini tentang nikmat yang Allah beri kepada orang yang berlayar atas kapal. Kalau kita baca pada ayat itu, Allah kata terjemahan dia, dialah menjadikan kamu bergerak di atas darat dan di laut, sehingga apabila kamu berada di dalam kapal, ia bergerak laju, membawa penumpang-penumpang dia dengan tiupan angin yang baik, dan mereka pun bergembiralah bergerak kapal tu. Tiba-tiba datang kepada mereka angin yang kencang. Lepas tu ada pula ombak daripada kiri, kanan, depan, belakang tu, dan mereka yang berada dalam kapal itu, mereka rasa, kita berada dalam keadaan bahaya ni. Kemudian Allah Ta'ala cerita, macam mana mereka selamat. Maka pada saat itu, kata Allah, mereka semua berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dalam doa tu, mereka cakap pada Allah. Mereka cakap apa? Mereka kata apa? Mereka kata la in anjaytana min hadhihi lanakunan minasyakirin. Mereka kata sesungguhnya jika engkau selamatkan kami daripada bahaya ni, kami confirm kami akan jadi orang yang bersyukur. Allah Ta'ala cerita tentang manusia ni ketika dia berada dalam bahaya di atas lautan, duduk di dalam kapal, angin kencang, ada ombak yang kuat, mereka berada dalam keadaan bahaya, masa tu mereka tahu hanya Allah je yang boleh tolong,
Maka mereka buat satu macam, mereka kata, mereka ikhlas sangat. Kalau kami selamatlah daripada tenggelam ni, kami akan jadi orang bersyukur. Ha. Kita sebawa ayat ni nak menunjukkan bahawa dalam ayat ni Allah cerita tentang kapal. Orang yang terselamat daripada tenggelam. Jadi untuk mantapkan ayat 22 ni, itu yang Allah bawa datangkan kisah siapa? Ada kisah Nuh dan ada kisah Nabi Musa. Dan ada kisah tentang kisah kaum Yunus. Kita sebutkan ayat ni supaya tuan-tuan dan puan-puan apabila faham Al-Quran, kita jangan asingkan. Ayat 22 ni lain. Ayat kisah Musa dengan Nabi Musa dengan Yunus ni lain. Tak, sebenarnya 109 ayat di dalam surah Yunus itu dia mempunyai kaitan yang sangat rapat. Dan kalau kita baca ayat 23 tau, apabila mereka dah selamat, mereka lupa pula. Mereka dah jadi orang yang lalai. Mereka kembali mensyirikkan Allah. Dekat ayat 23 tu Allah kata apa? Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Allah kata, namun sebaik saja Allah selamatkan mereka, mereka terus melakukan kezaliman kat muka bumi tanpa ada sebarang alasan yang benar. Maknanya apa? Maknanya kalau kita baca ayat ni, mereka dah ingat pada Allah tu. Kan sebab apa? Sebab nak dia dah lupa pada Allah. Subhanahu, kejap. Tak nampak ya. Okey, dapat nampak slide saya terputus tadi kan? Terputuskan. Okey, dengar suara saya? Okey. Maknanya tetap faham tak ayat ini kan? Dapat ya, boleh faham ayat ni. Kenapa kita berhenti sejenak? Kita nak amati ayat ni, nak menunjukkan bahawa sebab kita tahu kan nama surah Yunus. Kalau sebut Yunus, mesti orang tahu cerita dia. Lepas tu pula tiba-tiba ada pula kisah Nuh dan kisah Musa. Apa persamaan dia? Dan pada ayat 22-23 Allah ada sebut tentang nikmat manusia itu diselamatkan oleh Allah daripada tenggelam, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat 23 ni mereka lupa diri. Okey, mereka lupa diri maknanya mereka jadi lalai lah pula. Kan mereka dah tak ingat dah. Waktu bahaya dulu ingat pada Allah. Tapi kalau waktu dah selamat, berada dalam keadaan tak selamat, lupa pula tentang Allah Ta'ala tu. Waktu duduk di atas lautan tu. Maka daripada ciri-ciri khusus surah Yunus ni, tambah pula dengan ada persamaan kisah Nabi Yunus dengan Nabi Musa dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus, ambil pula ayat 22 dan 23 ini, maka para ulama mereka mengatakan surah Yunus ini objektif dia, maknanya waktu kita baca juzuk 11, kita habis baca 109 ayat surah Yunus, sebenarnya Allah Ta'ala nak ingatkan kita. Kalau kita lalai, lalai ni kita jauh daripada ingat Allah. Kan? Maksudnya Allah nak ingatkan siapa-siapa yang lalai daripada dia nak ambil kesempatan beriman pada Allah, kan, ambil kesempatan beriman. Kenapa kita kata lalai? Sebab kita jumpa perkataan ghafilun tadi, lepas tu kita jumpa kisah yang waktu ayat 22 duduk di atas laut, ingat Tuhan, lepas tu lalai pula. Okey, jadi dia punya tema, tujuan dia adalah Allah nak ingatkan tentang sesiapa yang lalai. Lalai ni maksudnya dia tak ambil peluang, dia tak ambil kesempatan untuk dia beriman, maka Allah Ta'ala ingatkan akibat yang mereka akan dapat semasa mereka hidup di dunia dan semasa mereka hidup di hari akhirat. Ingat apa kata lalai tadi? Maksudnya lalai ni macam mereka tak ambil kesempatan lah untuk mereka beriman semasa mereka hidup. Jadi tujuan surah ni nanti kita akan dapat kuatkan, mantapkan
ketika mana kita baca kisah Nabi Allah Yunus, kisah kaum Yunus dengan kisah Firaun dengan kisah Nabi Nuh nanti. Ingat kata kunci lalai tadi tu. Lalai ni maksudnya mereka tak ambil kesempatan, tak ambil peluang tu. Semasa hidup, semasa nyawa masih ada, masih selamat, mereka tak ambil peluang. Jadi Allah ingatkan mereka tentang kalau tak ambil peluang, lalai, Allah Ta'ala ancam mereka dengan azab di dunia dan di hari akhirat. Dan nanti kita akan lihat macam mana ayat-ayat itu ada menyebut tentang orang yang lalai masih hidup. Masa dah azab dah dekat-dekat, baru nak tersedar. Tak boleh dah macam tu. Sebab itu tema tujuan surah ni macam ni. Jadi waktu kita baca surah ni untuk kita, dan ingat tadi kita sebut mula-mula, Nabi kan dah nak pergi hijrah. Nabi kan dah lepas peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi dah nak pergi hijrah ni. Jadi sebelum nak meninggalkan orang-orang Arab musyrikin ini, maka turunlah surah Yunus untuk mengingatkan mereka supaya mereka ambil iktibar, ambil teladan. Kalau korang tak ambil kesempatan ni, wahai orang-orang musyrikin, kalau kamu tak anda ambil kesempatan ni, nanti kamu akan mati, mendapat azab yang buruk di dunia di akhirat. Ambil kesempatan lah. Sebab tu kita jangan lalai. Kenapa kena ambil kesempatan? Sebab Nabi datang bawa apa? Ingat tadi pengulangan perkataan apa? Al-Haq, Al-Haq, Al-Haq dan Al-Haq. Kalau tak ambil kesempatan, kalau kamu buang masa, kan kamu akan berada dalam ad-dur, kesusahan tadi. Tapi kalau kamu ambil kesempatan, kamu akan dapat banyak manfaat dia. Itu ada pengulangan perkataan nafaat tadi. Okey, tuan-tuan dah dapat kaitan dia. Okey, kita lanjutkan dengan sinopsis ringkas surah Yunus. Jadi moga-moga penerangan yang setakat ini dapat membawa kita semua untuk menghayati datangnya penghayatan kepada kita untuk merasai ayat-ayat dia ni ada kaitan tentang kesempatan hidup yang Allah beri. Kenapa orang boleh jadi lalai? Sebab mereka lalai dengan kehidupan dunia. Macam mana Allah tak nak bagi mereka lalai? Allah bawa ada banyak bukti-bukti yang nak menyedarkan mereka. Yang nak menyedarkan mereka bahawa berubahlah. Okey? Berimanlah kepada Allah. Jadi kita akan dapati maklumat ini dengan lebih lanjut waktu kita baca sinopsis ringkas kandungan surah Yunus. Okey, ayat dia 19, tapi saya tak akan baca satu persatulah pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab nota ni tuan-tuan dah ada, jadi tak perlu saya ulanglah satu persatu untuk ulas. Yang paling penting pada tujuan surah tadi tu, tuan-tuan dah dapat. Sedikit sebanyak tentang sinopsis tadi, tuan-tuan boleh betul-betul lihat pada nota lah. Jadi kalau saya baca nota tu jadi macam rugi waktu kita. Sedangkan kita perlu ambil beberapa ayat yang prioriti dalam waktu kita singkat ni untuk kita memahami tentang tujuan surah tadi tu. Jadi kalau tuan-tuan baca, dekat nota tu saya dah masukkan semua perkara dalam tu lah. Okey, mula tentang ayat pertama 1 2 tu pasal Quran dan Nabi Muhammad. Termasuklah kebesaran dan kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan ya, tolong ambil perhatian juga waktu tuan-tuan baca surah Yunus, okey, tuan-tuan akan dapati 109 ayat tu dia ada cerita tentang kerasulan, lepas tu dia ada cerita tentang Allah, dia ada cerita tentang hari kiamat. Okey, cuba lihat ayat 1 sampai 4 lah. Kalau kita tengok ayat 1 sampai 4 kan, tengok ayat 1 sampai 4 dulu, kita akan jumpa. Betul tak? Kalau ayat 1 sampai 2, tema tentang apa surah Makkiyah masih ingat lagi? Cerita tentang apa? Cerita tentang kerasulan. Maksudnya dalam surah Makkiyah, surah Yunus ni adalah surah yang nak bagi mereka ni terimalah Nabi Muhammad. Terimalah Al-Quran. Terimalah Al-Quran tu. Terimalah Nabi Muhammad ini. Itu ayat 1 sampai 2. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya. Allah sebut pada ayat nombor 3. Dan Allah Ta'ala ingatkan juga mereka tentang hari akhirat. Mereka akan dibangkitkan, mereka diberi kepembalasan pada ayat nombor 4.
Lepas tu pusinglah ayat nombor 5 sampailah ayat 19, dia berkisarkan kepada 3 tema dalam surah Makkiyah. Okey. Kalau kita pergi pada penutup, tengok pada penutup dia. Terus pergi pada penutup. Pergi kepada penutup contoh. Okey, kita tengok pada penutup surah apa? Kita pergi kepada penutupnya surah Yunus. Allah Ta'ala tutup surah Yunus ini dengan mengulang balik 3 tema yang awal tadi. Kalau kita baca ayat 104 sampai 109, Allah Ta'ala cerita tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu Al-Quran. Ni tengok bagaimana teknik, bagaimana pendekatan Allah Ta'ala dalam dia memberikan bimbingan, memberikan dakwah, membimbing umat manusia. Caranya Allah Ta'ala bawa 3 tema, tutup pun dengan 3 tema. Bahkan ayat 109 ni pun berkisarkan kepada 3 tema tersebut. Kalau saya sebut tema tu, tema dalam surah Makkiyah tadi tu. Okey. Dan untuk mantapkan tujuan surah ini, maka kita kena ambil 3 kisah ni. Okey. Kita ambil hari ni, kita gunakan pendekatan cerita banyak sikit. Kita terus pergi kepada cerita. Okey. Kita tengok kisah, kita pergi dulu kisah kaum Nuh. Kisah kaum Nuh, kita akan jumpa pada ayat 71 sampai 73. Jadi kita lihat pada kisah kaum Nuh alaihi salam yang Allah tenggelamkan mereka. Jadi kita semua sedia maklum kisah kaum Nabi Nuh ni yang ditenggelamkan. Jadi tuan-tuan boleh bacalah pada ayat nombor 71 sampai 73. Tapi kita nak pergi kepada objektif surah terus. Objektif surah tadi ingat lagi tak? Maksudnya Nabi Nuh kan kita sedia maklum kan. Dia dakwah berapa ratus tahun? 950 tahun. Maknanya kalau tak ingat lagi tu macam Allah, memang tak patutlah. Siang, malam, pagi, petang Nabi Nuh ini menyampaikan dakwah. Jadi peletakan cerita Nuh dalam surah Yunus ini adalah untuk mengkaitkan azab yang Allah Ta'ala janji bagi sesiapa yang tak ambil kesempatan waktu Nuh menyampaikan dakwah, maka mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi ayat 73 tu kita ambil terus tentang tenggelam tu. Sebab apa mereka lemas? Kenapa mereka ditenggelamkan? Kerana kita lihat ayat dia. Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah Ta'ala berfirman, fakadzabuhu, mereka tetap mendustakan Nuh. Lalu Allah buat apa? Fanajainahu wa man ma'ahu fil fulki. Lalu kami selamatkannya, iaitu Nuh bersama-sama para pengikutnya di mana? Fil fulki, di dalam bahtera. Waja'alnahum khalaifa, dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti. Maksudnya Nuh dan orang yang ikut kapal dia tu, yang manusia yang ada dalam kapal itu, mereka nanti mereka inilah yang akan keluar zuriat-zuriat dia. Sebab kita tahu kan, siapa yang tak ikut Nuh, mereka semua binasakan, mati habis. Maka zuriat yang tinggal, zuriat yang ada pada Nuh dengan orang-orang yang ikut Nuh atas kapal tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa arraqna. Inilah maksud tenggelam. Maksudnya Allah Ta'ala lemaskan, Allah Ta'ala tenggelamkan alladzina kadzabu biayatina, bagi orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kenapa Allah tenggelamkan mereka? Sebab mereka ini dah diberikan waktu yang panjang untuk mereka beriman kepada Nuh. Tapi mereka buat apa? Lalai, tak ambil kesempatan. Maka sampai waktu Allah azab mereka, Allah tenggelamkan mereka, kata Allah. Maka ketika cerita mereka ditenggelamkan oleh Allah, Allah Ta'ala bagi tahu apa? Fanzur kaifa kana aqibatul munzarin. Maka Allah Ta'ala kata, lihatlah, ambillah iktibar macam mana kami buat bagi orang-orang yang telah diberikan peringatan. Nampak tak? Orang yang telah diberikan peringatan tu ada kaitan dengan lalai tak? Ada kaitan dengan lalai lah. Diberi peringatan, tapi buat tak indah, buat tak kisah. Maka apabila Allah tenggelamkan mereka,
Allah jadikan kisah orang yang ditenggelamkan dalam kisah Nuh ini kepada orang-orang Arab Mekah. Sebelum Nabi nak tinggalkan bumi Mekah ni, Nabi nak pergi hijrah, Nabi ingatkan. Korang semua ingat, kalau korang ada perangai macam kaum Nuh, kan, yang telah diberikan peringatan sampai satu waktu nanti, kamu akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi cerita dia ni, dia sangat berkaitan dengan nama surah, iaitu cerita pasal Nuh tadi, cerita pasal Yunus tadi. Okey, selesai. Nampak tak perkataan kesudahan orang yang telah diberikan peringatan. Maknanya mereka dah beri peringatan tapi mereka tak ambil kisah. Kita mantapkan lagi dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Bukan nak cerita pasal kisah Musa dan Harun, tapi kita nak fokus tentang akibat orang-orang yang tak ambil kisah, yang lalai, diberi peluang, peringatan, mereka lalai, akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah. Kali ini kita ambil kisah Fir'aun. Dengan tentera dia, ya Allah tenggelamkan. Dan yang menarik ya, kita tengok cerita dia sama, ada persamaan dengan Nuh tak? Ada persamaan dengan Nuh lah. Kalau kisah umat Nuh tenggelam dengan air, kisah Firaun dengan para tentera pun tenggelam dengan air. Tengok betapa bijaksananya Allah Ta'ala dalam dia menyusun ayat-ayat itu kena pada tempatnya. Ini kita sebut ni supaya kita nak menimbulkan rasa macam, oh memang Quran ni dari Allah. Kita nak bagi keyakinan kita bertambah. Jadi waktu kita baca kisah Firaun dengan tentera dia, kalau kita baca semua orang tahulah cerita dia. Tetapi kita nak kuatkan tujuan surah tadi tu, waktu kita baca kisah Firaun ya, pada ayat nombor 90 sampai 91 kita akan baca, kita tengok. Allah Ta'ala kata, setelah mereka dapat kejar Bani Israel, Firaun kejar dia, kita tengok pada perkataan, hatta idza adrakahul gharaq. Perkataan gharaku ni tenggelam lah. Dia sama macam yang kaum Nabi Nuh tadi. Perkataan apa? Pada perkataan, kita baca perkataan wa aghraqna. Perkataan ghin, raqaf tu adalah tenggelam, lemaslah. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, hatta idza adrakahul gharaq qala amantu. Okey, kita baca terus terjemahan dia sebab orang faham kisah Firaun ni. Allah Ta'ala kata, kami bawakan Bani oleh Firaun dengan tentera dia dengan tujuan nak buat kezaliman dan pencerobohan sehingga apabila, okey, line saya agak unstable, saya ulang balik. Ketika apabila Firaun dah nak hampir tenggelam, maksudnya dia belum lemas lagi tapi dah hampir dia nak lemas tu, Laut Merah tu dah nak tenggelamkan dia, waktu itu baru dia nak beriman. Okey, kita faham cerita dia. Tapi Allah Ta'ala tegur. Okey, kita tengok ayat 91 ni sangat penting. Ambil perhatian pada ayat yang saya dah gariskan underline dengan warna merah tu. Ayat 91 ni untuk menguatkan kita punya tujuan surah tadi. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Ini ayat yang Allah tegur orang lalai. Tengok ayat lalai. Kita tak jumpa lah ayat tu lalai. Tapi ayat tu dia menunjuk kepada lalai. Allah Ta'ala kata apa? Al-ana. Allah Ta'ala kata, baru sekarang ke? Maksudnya kan ayat tu bunyi, adakah sekarang? Maknanya apa? Selama ni kau lalai. Engkau buat tak kisah saja Firaun. Sekarang baru kau apa? Baru kau nak beriman. Allah kata, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi nampak tak ayat adakah sekarang? Maknanya dalam bahasa kita, Allah Ta'ala katalah, selama ni kau lalai, baru sekarang nak beriman. Jadi tujuan surah Yunus ni diletakkan plot cerita tentang Firaun dengan tentera dia untuk ingatkan orang-orang Arab musyrikin supaya apa? Jangan azab dah duduk depan mata, masa baru tu baru nak teringat, baru nak beriman. Sedangkan sebelum ni korang lalai. Jadi apabila adanya surah Yunus, nak ingat pada kita juga. Ingat pada kita juga, jangan sampai kita semua ni azab Allah dah ada depan mata. Masa tu baru nak, saya bertaubat, saya nak bertaubat. Masa tu dah tak ada dah.
Oh, masa nyawa masih ada, nyawa masih panjang lagi, masa tu lalai nak dekatkan diri dengan Allah. Tapi nyawa-nyawa sudah dah nak sampai ke kerongkong, macam kisah Firaun tadi, waktu dah nak mati, dah nampak air laut tu nak empap dia, baru nak beriman. Nah, mengingatkan kita juga tentang apa? Supaya ada peluang ni, ada peluang nak bertaubat ni, ada peluang nak beriman kepada Allah ini, ambil kesempatan. Jangan jadi orang yang lalai. Kalau memilih jadi orang yang last minute, minit-minit akhir baru nak beriman, nak bertaubat, semasa tu dah tak boleh dah nak buat apa-apa. Okey, jelas tentang kisah ini. Untuk mantapkan lagi tujuan surah ini, mari kita kuatkan dengan kisah kaum Yunus yang mereka selamat dari azab. Kaum Yunus ni, kita pun sedia maklum cerita dia. Tapi kita baca dulu ayat-ayat dia untuk menguatkan tentang peringatan bagi orang-orang yang lalai. Okey, kita baca dulu ayat 97 dengan 96 dengan 97. Kalau kita baca ayat 96 dengan 97, ayat 96 ni Allah Ta'ala ingatkan tentang siapa-siapa yang dia memang lalai, dia memang tak nak ambil peluang masa dia azab tu tak turun, maka kata Allah apabila sampai tempoh dia, ayat 96 kata, dia akan kena azab. Okey, dia kena azab ayat 96. Lepas tu ayat 97 Allah Ta'ala kata apa? Waktu azab tu mereka nampak depan mata, waktu tu baru nak apa? Waktu tu baru nak berubah. Waktu tu baru nak beriman. Kalau kita baca ayat nombor 96 dan 97 lah. Jadi kalau kita baca ayat dia, terjemahan dia teruslah. Tengok ayat dia. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud, sesungguhnya orang yang telah ditetapkan ke atas mereka hukuman Tuhanmu. Hukuman Tuhanmu maksudnya Allah Ta'ala tetapkan dia akan kena azab. Mereka tu tak akan beriman. Maksudnya orang yang kena azab ni, dia memang tak akan beriman lah. Dia memang tak akan beriman. Maksudnya orang yang tak beriman, yang memang tentu dapat azab ni adalah orang yang memang betul-betul tak nak beriman lah. Orang yang buat tak kisah saja. Ayat 97 Allah kata, walaupun datang kepada mereka macam-macam tanda. Tanda ni ingat lagi kita kata, macam-macam Allah tunjukkan dia tu berkuasa. Macam-macam Allah sebut tentang dia tu berkuasa. Lepas tu dalam surah Yunus kita jumpa Allah Ta'ala sebut dia cipta langit, yang Allah Ta'ala sebut dia berkuasa yang tahan kapal tadi daripada tenggelam kan. Allah Ta'ala kata orang yang kena azab ni, mereka yang tak mau beriman ni, Allah kata mereka ni takkan beriman. Walaupun macam-macam Allah datangkan tanda, sehinggalah mereka melihat azab yang pedih. Waktu mereka lihat azab yang pedih tu, baru mereka akan tahu. Tapi kalau dah melihat azab yang pedih tu jadi apa? Dah tak boleh nak patah balik dah. Masa tu dah tak boleh lagi nak beriman dah. Tapi Allah nak cerita, ini cerita ayat 96-97 ni tuan-tuan. Cerita orang yang buat tak kisah sampai turun azab. Tengok. Jadi kata dengan kita punya tujuan surah kita nyatakan tadi kan. Sampailah mereka melihat azab yang pedih. Maknanya dia punya lalai, dia tu tahap kelalaian dia tu buat tak kisah, tak peduli tu, sampailah datang azab mereka dengan azab yang pedih. Lepas tu ayat 98, Allah Ta'ala bawa satu kisah. Ada manusia yang tersedar. Dia tersedar daripada dia lalai tadi sebelum azab tu turun. Inilah ayat 98, inilah kisah kaum Yunus. Allah Ta'ala kata, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Maka Allah kata, maka ada baiknya kalaulah sebuah negeri itu beriman sebelum mereka ditimpa azab lah. Kalau mereka beriman sebelum timpa azab, iman itu mendatangkan banyak manfaat kepada mereka. Kecuali kaum Yunus. Kaum Yunus ni maksudnya Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada mereka yang mereka tu azab tu dah nampak dah sebenarnya azab tu. Tetapi mereka cepat-cepat buat apa? Allah kata tatkala mereka beriman.
Maksudnya mereka tersedar daripada mereka lalai tadi. Walaupun azab tu dah ada tanda kan. Tapi Allah Ta'ala bagi istimewanya pada mereka untuk menyebutkan, nak menunjukkan bahawa ada ruang lagi tu. Supaya jadi tak lalai. Maksudnya Allah menyebutkan ada peluang. Kalau tersedar, cepat-cepat tersedar, beriman, Allah Ta'ala kata, kami hilangkan mereka daripada azab. Yang azab tu kalau kenalah kepada mereka, membawa kehinaan hidup di dunia. Okey, jelas. Inilah kisah kaum Yunus yang mereka terselamat. Jadi daripada kisah kaum Yunus ni sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu pada kita? Kalau kita belajar kisah kaum Yunus ni kan, ada persamaan tak dengan kisah-kisah yang kita baca sebelum ini? Kisah Musa, kisah Firaun dengan kisah kaum Yunus kan? Jadi kisah kaum Yunus ini sebenarnya dia memberikan kita satu teladan pada kita apa? Kalau kita tersedar kan sebab ni kita lalai, Allah Ta'ala bagi peluang kat kita lagi. Tapi jangan sampai azab tu dah dekat-dekat baru kita nak tersedar. Yang tu dah tak boleh. Tapi nak menunjuk kepada apa? Ambillah kesempatan sebelum datang azab Allah, ambillah kesempatan beriman. Inilah dijadikan kepada tujuan surah. Jadi, untuk mereka tak lalai tu yang ada banyak tak bawa tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tapi kalau lalai juga, habis. Itulah tujuan surah Yunus. Jadi sebelum Nabi SAW akan meninggalkan orang-orang Arab musyrikin untuk Nabi pergi berhijrah, maka surah-surah yang turun ini semua bentuknya macam tu. Tuan-tuan, nanti waktu kita baca surah Hud, kita akan jumpa lagi. Jadi sebab tu saya ingatkan awal-awal tadi. Apabila baca surah Yunus ni menjadi menjadi permulaan surah-surah yang nak pergi hujung-hujung Nabi nak berhijrah. Maka perlu ditinggalkan kepada mereka dengan pesanan yang boleh menyedarkan mereka. Tetapi adakah mereka mengambil kisah dengan ayat-ayat surah Yunus? Mereka tak ambil kisah pun, tu yang datang kepada peristiwa perang dalam surah Taubah yang telah kita belajar. Baik, habislah kisah dalam surah Yunus. Sinopsis ni tuan-tuan boleh rujuk lah. Kalau kita rujuk ayat 99 dengan 101 ni, Allah sebut mereka diberikan peluang untuk beriman dengan Allah paparkan macam-macam tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara nak suruh mereka beriman juga, bawa kisah-kisah umat terdahulu. Ayat 102 sampai 103. Dan Allah ingatkan, cara kamu ini tak nak jadi lalai, terimalah Nabi Muhammad SAW dengan hati yang pasrah, dengan hati yang redha, dan terimalah Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, habislah untuk surah Yunus, kita masuk surah Hud. Surah Hud ni pendek saja untuk ayat 1 sampai 5. Tetapi untuk surah Hud ini, kita tak belajar lagi untuk malam ini tentang tujuan surah Hud. Tujuan surah Hud kita akan belajar insya-Allah pada juzuk yang ke-12 pada malam yang berikutnya. Jadi pada malam ni, sebab ayat dia pendek 1 sampai 5, jadi cukup kita ambil sinopsis ringkas saja tentang surah Hud. Surah Hud ini Allah Ta'ala mulakan tentang hakikat Al-Quran yang Allah turunkan. Okey. Kemudian Allah Ta'ala menyebut ayat 2 hingga 3 perintah hanya menyembah Allah, dan Allah menyebutkan tentang peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diberi peluang untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 64 ni, ini adalah ucapan Nabi Allah Hud kepada kaum dia supaya mereka ini ambil peluang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca ayat 64 ni, ayat 64 inilah sebenarnya kalau kita banyakkan istighfar, kita bertaubat, Allah murahkan rezeki. Pada ayat 64 ni. Ayat 64 ni bukanlah baca ayat 64 tu murah rezeki. Ayat 64 ini merujuk kepada kalau kita banyak istighfar, kalau kita banyak bertaubat kepada Allah, Allah kembang luaskan rezeki itu.
Dan ayat nombor 5 Allah Ta'ala. Tengok ayat nombor ini, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat nombor 5 ni, dia ini adalah tema-tema surah Makkiyah lah. Allah Ta'ala cerita tentang nanti korang semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni pasal di akhir ni. Ayat 55 ni. Kalau ayat 1 sampai 3 ni, ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang kerasulan. Jadi kita berhenti pada ayat nombor 5, maka tamatlah ayat yang kelima surah Hud bagi menyelesaikan sinopsis juzuk yang ke-11, sinopsis bagi juzuk yang ke-11. Untuk tujuan surah Hud, kita akan kemukakan pada keesokan malamnya insya-Allah pada juzuk yang ke-12. Tetapi waktu kita belajar surah Hud, kita masuk surah Yusuf nanti, tuan-tuan dan puan, sebab surah Yusuf dah masuk juzuk yang ke-12. Kita masuk surah Hud, jadi jangan lupa tentang penurunan surah Yunus ni. Sebab surah ni dia turun direct. Lepas Yunus, lepas tu Hud, lepas tu surah Yusuf. Dan ingat balik tentang waktu penurunan surah-surah ini ketika Nabi dah nak keluar berhijrah ke bumi Madinah. Jadi moga-moga kita semua dapat manfaat pada malam ini. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan ni saya pun tak sempat nak jawab dekat Telegram tu. Tapi saya jawab kalau ada ya. Okay, saya jawab sekejap. Sekejap ya. Ada yang bertanya tu je. Mungkin saya tersilap sekejap. Okay, ada yang bertanya. Ayat 9 surah Yunus di mana ada kalimah ghafilun Ustaz. Sekejap saya tengok dalam surah Yunus. Sekejap kita jawab insya-Allah. Tak takut sekarang saya tersilap. Kalau tuan-tuan bertanya tu moga-moga boleh ingatkan pada saya sekejap. Ayat nombor bukan ayat 9 ni. Bagus pada bertanya. Okey sekejap. Tuan-tuan tolong betulkan ya. Sekejap. Bukan. Sekejap ya. 9 dan 12 isim fa'il. 7, 9 surah Yunus. Innalladzina 7. Apa surah Yunus ya? Saya sebut tadi dalam surah Yunus ya. 7 ayat nombor 7. Ayat nombor 7 ada. Ayat nombor 7 ada. Ayat nombor 9. Ayat nombor 9. Oh ya. Ayat nombor 9. Okey, nanti saya minta maaf tuan-tuan, mungkin saya tersilap ni sekejap. Mungkin ayat nombor 19 sekejap ya. Masih kepada bertanya ya, tak apa. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey. Okey, nanti saya semak balik. Tapi termasih kepada bertanya pada Puan Zaitun ya. Termasih bertanya. Yang ayat pasal ghafilun tadi tu bukan pada ayat 9 tu. Dia ada yang lain. Tapi dia ada 3. Nanti selalu ingatkan saya untuk saya buat pembetulan pada besok malam ya. Kita terima kasih kepada Puan Zaitun yang mengingatkan saya tentang kalimah ghafilun tu. Okey, kalau pada ayat nombor 29 ada tak? Sekejap tengok pada ayat nombor 29. Okey, ayat nombor 29. Ayat nombor 29 ada perkataan la ghafilin. Tapi satu lagi ayat nanti saya carikan ya. Takut saya terlepas pandang. Okey. Kemudian ada soalan tu. Bagaimana kita umat akhir zaman nak ambil ibrah daripada kisah keluar berperang di zaman nak ambil ibrah nak ambil ibrah daripada kisah keluar berperang. Zaman kita dah tak ada perang. Okey. Memang zaman kita tidak ada perang. Tetapi jihad ini dia masih wujud sampai di akhirat. Walaupun kita tidak ada perang, tetapi pensyariatan untuk berjihad ini dia masih lagi ada sehinggalah hari kiamat. Walaupun kita tidak ada perang, tetapi ibrah tentang peperangan itu dia masih wujud lagi. Sebab tu kita ada askar-askar, kita ada Kementerian Pertahanan kan. Kerana nak menjaga perbatasan. Satu hari nanti kita tahu kan ada perang dunia kedua lah, ada perang dunia ketiga lah kan, contoh kan. Jadi peperangan tu masih wujud. Peperangan tu masih lagi wujud. Maknanya segala apa yang kita belajar
tentang ibrah peperangan itu, jika berlakunya peperangan, maka ambil semula apa ibrah yang kita belajar untuk kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Ada soalan lain? Ada pertanyaan lain? Saya take note yang soalan Puan Zaitun tadi ya, tentang ghafilun tadi. Nanti saya semak semula. Ya, nanti saya semak semula. Kalau saya ada tersalah, tersilap, saya sangat alu-alukan pada tuan-tuan dan perempuan ya untuk membuat pembetulan. Sebab nota ni ialah kan bulan puasa pula tu. Buat sambil ngantuk-ngantuk, tidur-tidur tu kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan ya. Jadi lepas tu tidak ada penyemak yang pihak yang kedua menyemak, jadi memang sangat terdedah kepada kesalahan dan kesilapan. Jadi kalau ada salah tersilap, kita sama-sama belajar, kita sama-sama betulkan. Okey. Terima kasih kepada Puan Hani yang berikan jawapan. Dia kata pada ayat 7, 29 dengan ayat nombor 92. Okay, kita tengok ayat 92. Terima kasih pada Puan Hani yang memberikan bantuan kepada kita. Sekejap ya, ayat nombor 92. Betul, betul. Okey, bagi Puan Zaitun dan rakan-rakan yang lain ya, yang perkataan ghafilun dengan ghafilin tadi bukan ayat nombor 9. Tapi dia ayat nombor 92. 29 tu betul, tapi ayat nombor 92. Okey, tolong betul. Okay? Terima kasih pada Puan Hani kerana memberi jawapan kepada kita. Okey, ayat 92 ada, betul. Ayat 92, Allah ini pasal Firaun ya, pasal Firaun tadi. Yang pasal Firaun yang Allah lemaskan dia pada ayat nombor 92. Pasal Firaun ayat 10 an ayatina la ghafilun. Dan ayat 92 yang kita dapat ada perkataan la ghafilun ni, inilah dalil yang menunjukkan bahawa mayat Firaun yang dilemaskan itu dia tidak hilang di dalam lautan. Mayat Firaun waktu dia ditenggelamkan dengan kisah Musa tu tidak hilang. Mayat dia bukan tak dijumpai. Sebenarnya mayatnya memang Allah Ta'ala tidak hilangkan. Memang mayat dia tu ada. Tapi dia mati lemas, mayat tu ada. Allah nyatakan pada ayat nombor 92. Dengan kita menjawab, membetulkan ayat yang pasal ghafilun. Jadi tolong tuan-puan ni, dan notakan saya katakan ayat tentang orang lalai ada 3. Ayat 7, ayat 9 dan ayat nombor 29. Tapi bukan ayat nombor 9. Tapi ayat nombor 92 dengan 29. Tapi ayat 92 tu juga merupakan ayat yang menunjukkan bahawa mayatnya Firaun ketika mana dia lemas itu tidak hilang di lautan. Sebenarnya mayat itu dia terdampar. Allah selamatkan. Cuma adakah itu yang dekat mumia yang dekat Mesir tu? Wallahu ta'ala alam. Yang tu saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Kat situ kita tak tahu. Tetapi kalau yang pastinya waktu Firaun lemas, dia berlaku pada 9 Muharram. Tulis. Yang Firaun lemas, dia lemas yang dia kata dia dah baru beriman itu, dia berlaku pada 9 Muharram. 9 Muharram yang kita puasa, menyambut puasa 9, kita panggil apa? Kita panggil taksu'ah tu kan, yang orang buat Ashura tu. Pada 9 Muharram itulah berlakunya peristiwa Firaun telah mati lemas, tapi mayatnya tidak hilang. Mayatnya ada. Itu pada ayat 92. Tetapi peristiwa itu dia berlaku pada 9 Muharram. Terujuk dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau tuan belajar sejarah macam mana adanya puasa 9 Muharram, tuan-tuan akan jumpa kisah bagaimana Ahlul Kitab, maknanya pada zaman Nabi Musa, memang setiap 9 Muharram, Nabi Musa akan berpuasa. Berpuasa tanda syukur Allah menyelamatkan mereka daripada dikejar oleh Firaun. Lepas tu setiap 9 Muharram, orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka menyambutnya. Bahkan orang Arab musyrikin pun melakukannya. Sampai Nabi pergi ke bumi Madinah, Nabi tanya orang-orang Arab musyrikin, Nabi tanya orang-orang Yahudi, apa mereka buat pada 9 Muharram tu?
Mereka kata mereka mengingat kembali tanda syukur terselamatnya Nabi Musa itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pula yang tanya pula ayat nombor 4 tu. Alfa yang tanya. Sekejap ni takut saya tersilap juga. Sekejap tuan-puan, ayat nombor 4 sekejap. Oh, maafkan saya, ayat nombor 4. Kelebihan istighfar itu pada ayat nombor 3. Bukan nombor 4. Maafkan saya. Tolong betulkan ya. Kelebihan istighfar ada pada ayat nombor 3. Bukan ada pada ayat nombor 4. Saya minta tolong betulkan. Tapi kalau ayat nombor 4 tu cerita tentang Allah itu berkuasa. Saya tunjuk tadi nombor 4 ke nombor 3? Sekejap ni ya. Allah, saya pun dah tutup dah saya punya note ni. Okey, sekejap saya buka balik semula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sikit lagi. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sanggup luangkan masa malam-malam Masya-Allah, jazakumullahu khairan katsira. Okey, kejap. Saya tunjukkan ayat tadi. Terima kasih kerana yang tolong betulkan. Saya sangat alu-alukan. Ya, kita jangan malu-malu nak betulkan siapa-siapa penyampai kalau salah, betul Kita pula yang dibetulkan tu jangan kita marah pula. Tak. Saya sangat suka kalau siapa-siapa dapat membetulkan. Sekejap ya. Surah Hud. Okey, minta maaf. Saya tersilap ni sebenarnya. Sebenarnya ayat nombor 3. Kejap, saya betulkan. Macam ni Okey, ayat 3. Ayat 3. Baru dah betul. Ini ayatnya. Sebab ayat kita sampai 5. Okey, ayat nombor 4. Okey. Ni baru betul tuan-tuan dan puan. Minta maaf Okey, ni baru betul. Ni baru nota yang betul. Nampak tak? Ayat 3 tentang kelebihan istighfar dan kelebihan bertaubat. Kelebihan istighfar dengan kelebihan bertaubat dekat situ. Okey. Kemudian dekat ayat nombor 4 cerita tentang kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kelima, kalau kita nak tulis ayat 5 tu, ayat dia cerita tentang perbezaan orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang mukmin. Jadi insya-Allah besok kita akan ulang sedikit maklumat awal-awal dalam surah Hud pada juzuk yang ke-12 insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada besok malam. Jadi terima kasih banyak-banyak jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang alert, yang ambil perhatian, yang betulkan saya. Saya sangat malu-alukan. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu kita semua. Sambil-sambil kita belajar, kita saling tolong-menolong dalam menyampaikan maklumat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.